Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CTU 554 Pembinaan Negara Bangsa di Malaysia oleh Mayang Safia. Pembinaan negara bangsa. Definisi, keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada nilai perkongsian, semangat patriotisme, lingua franca, integrasi, kewarganegaraan dan demokrasi. Pembinaan negara bangsa merupakan suatu matlamat utama bagi sesebuah negara, pentadbiran dan penduduknya. Proses awal pembinaan negara bangsa lebih tertumpu kepada keperluan politik merujuk kepada Malaysia. Usaha-usaha secara intensif dilaksanakan selepas peristiwa 13 Mei 1999, khususnya menerusi rancangan Dasar Ekonomi Baharu (DEB). Seterusnya, konsep dan pengertian negara bangsa. Bangsa idaman konsep negara merupakan bangsa yang ingin dijelmakan oleh sesebuah negara. Terdapat perkara yang menghalang kepada pembentukan negara bangsa iaitu seniman perkauman, keturunan, agama, bahasa, budaya dan semangat kedaerahan. Terdapat 3 takrifan tentang bangsa yang mana: pertama, dari segi perundangan. Dalam konteks ini, warga negara yang menakrifkan bangsa Malaysia boleh terbentuk dengan 3 syarat iaitu menjadi warga Malaysia, mengamal cara hidup Malaysia dengan kebudayaan Melayu dan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa harian. Kedua, ciri biologi dan budaya. Bangsa membawa masuk kaum, ras dan etnik dalam pengertian ini. Ketiga, komuniti politik dalam wilayah tertentu. Perkongsian wilayah bersama, perkongsian ekonomi, perkongsian masa hadapan bersama serta unsur-unsur subjektif yang dikongsi bersama merangkumi bahasa, budaya dan sastera yang juga dikenali sebagai identiti sepunya. Terdapat 4 tahap dalam pembinaan negara bangsa di Malaysia. Pertama, bina negara. Proses pembinaan negara untuk satu-satu negara adalah tidak serupa antara satu negara dengan negara yang lain. Proses pembinaan negara ini dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Terdapat juga sebahagian negara pernah menjadi tanah jajahan, manakala sesetengah negara pula merupakan negara merdeka sejak awal penubuhannya. Pembinaan negara bangsa di Malaysia bermula pada tahun 1946 iaitu bermulanya rancangan Malayan Union. Pada tahun 1948, persekutuan yang dicadangkan British memberi wajah pelbagai kaum di negara ini yang sebenar apabila Persekutuan Tanah Melayu yang ditubuhkan mula melonggarkan pemberian kerakyatan bersyarat kepada penduduk bukan Melayu menurut Ismail Said 2010. Pada tahun 1957, kemerdekaan Tanah Melayu diperoleh daripada Inggeris dan pembinaan negara menjadi realiti. Dan akhirnya, pada tahun 1963, pelaksanaan penubuhan Persekutuan Malaysia terbentuk. Tahap kedua pula ialah bina bangsa. Perkembangan pada tahap kedua dimulai selepas kemerdekaan 1957 dengan menggunakan bentuk perhubungan awal yang longgar antara kaum. Dasar pecah dan perintah British telah menambahkan kesukaran bagi proses ini, begitu juga dengan kesan Perang Dunia Kedua yang merenggangkan kaum Melayu dan Cina. Interaksi anggota masyarakat pada tahap ini berada dalam paras yang minimal. Misalnya, mereka hanya bermasyarakat dalam bentuk pertemuan semasa menjalankan urusan perniagaan ataupun harian seperti pekerjaan dan lain-lain. Secara keseluruhannya, tahap ini adalah tidak memuaskan hati kerajaan dan terang-terangan amat minimum dalam usaha menyatukan semua warga negara pelbagai kaum sebagai suatu bangsa. Selain itu, pada tahap ketiga pula iaitu penyertaan rakyat. Berdasarkan perkembangan tahap kedua, adalah jelas proses pembinaan negara bangsa tidak akan tercapai tanpa penyertaan menyeluruh daripada keseluruhan rakyatnya. Ini bermaksud setiap anggota masyarakat mestilah berganding bahu dalam mewujudkan suasana yang dapat membantu wujudnya kesatuan yang dicari. Pada tahap ini, perhubungan antara kaum menjadi rencam dan wujud kepelbagaian. Konfrontasi dengan negara jiran Indonesia, begitu juga dengan peristiwa 13 Mei 1969 yang mewujudkan situasi saling bergantungan antara anggota masyarakat. Jurang perbezaan yang wujud antara mereka cuba dirapatkan, nilai persamaan dan kerjasama kaum dicari serta diperluaskan sebagai usaha mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Pada tahap ini, masyarakat sudah diintegrasikan ke dalam suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai identiti yang sama dan mula membentuk sebuah negara bangsa, Malaysia. Akhir sekali, pengagihan nilai-nilai masyarakat. Pembinaan negara bangsa bagi Malaysia semakin menjadi kenyataan. Toleransi, saling membantu dan persefahaman meningkatkan integrasi tahap antara kaum di Malaysia. Selanjutnya, tanpa usaha-usaha, proses mengekalkan momentum ke arah bangsa Malaysia yang satu seperti yang ada akan menjadi kendur. Pengekalan di sini didefinisikan untuk memastikan rakyat berpuas hati dengan usaha yang dilakukan kerajaan dan ada pengagihan masyarakat yang adil dan rata.
Kemudiannya, diterjemahkan kepada kesediaan mereka untuk bantu-membantu, bersatu hati dan bersama mewujudkan negara bangsa Malaysia, dan kemudiannya diterjemahkan kepada kesediaan mereka tolong-menolong, bersatu hati dan bersama mewujudkan negara bangsa. Definisi pengagihan pula meliputi semua aspek sosial, ekonomi dan politik. Walau bagaimanapun, proses pengagihan yang adil ini tidak harus disalahertikan dan dilakukan mengikut satu cara sahaja. Pengagihan yang adil itu haruslah mengambil kira dan menimbangkan keadaan perkembangan negara sejak sebelum mereka dan sehinggalah kepada hari ini. Konklusinya, konsep pembinaan negara bangsa adalah suatu proses yang panjang dan sukar. Namun begitu, pembinaan negara bangsa amat penting dalam sesebuah negara masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Pembinaan negara bangsa yang mantap memerlukan penyertaan menyeluruh oleh setiap anggota masyarakat dan jentera kerajaan. Anasir-anasir luar pasti akan datang tanpa mengira masa dalam pelbagai bentuk, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Justru itu, Malaysia harus bersiap siaga dengan asas pegangan nasionalisme yang benar, iaitu nasionalisme yang dimiliki oleh sebuah kumpulan. Tetapi, jika nasionalisme yang dipegang itu masih lagi berasaskan semangat asabiah, maka negara tidak akan maju ke hadapan disebabkan banyak masa dan kos terbuang begitu sahaja. Kerajaan telah berusaha menyusun semula masyarakat menerusi dasar-dasar yang dijalankan sejak berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Oleh itu, generasi hari ini harus memahami kedudukan masyarakat pada masa dahulu dan menjadikannya iktibar dan pedoman pada masa hadapan dalam membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Pada pendapat saya, Malaysia semakin hampir untuk mengecapi konsep pembinaan negara bangsa. Ada beberapa kekurangan yang mungkin mengambil masa untuk diperbetulkan seperti dari segi penggunaan bahasa itu sendiri. Ini adalah aspek yang paling senang untuk kita lihat dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita tahu, antara syarat dalam konsep perorangan untuk tarifan bangsa ialah menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa harian. Namun, ada segelintir rakyat Malaysia yang masih belum menguasai bahasa Malaysia sepenuhnya. Jadi ada sedikit kecacatan di situ. Perkara ini masih boleh diperbaiki sekiranya kita sendiri, masyarakat dan juga kerajaan mengambil inisiatif agar semua rakyat Malaysia boleh berbahasa Malaysia dengan fasih. Kita sendiri boleh mempraktikkannya di rumah, di sekolah maupun di tempat kerja dengan orang sekeliling. Kerajaan juga boleh memasukkan sekolah berpenakula supaya kita semua dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari kaum lain tanpa ada rasa malu. Saya yakin jika kita mampu menangani kekurangan ini, kita akan selangkah ke hadapan dalam membina negara bangsa sendiri. Sesungguhnya Malaysia boleh!